Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul 'ilma darajat. Wa qala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, innamal 'ilmu bitta'allum wal fiqhu bittafaqquh. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Kerana barang yang datang padanya daripada beberapa janji seksa yang bersangatan, seperti firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minaz zann inna ba'daz zanni ismun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, sebenarnya kita ke belakang sikitlah daripada apa yang saya baca tadi. Iaitu pada bahkan berkata kebanyakan mereka itu, yakni ulama, bahawasanya mengumpat itu dosa besar. Situ barulah kita masuk ayat yang saya baca tadi. Kerana barang yang yakni nas Al-Quran yang datang padanya ataupun nas hadis yang datang daripadanya beberapa janji seksa yang bersangatan. Jadi maknanya kita masih lagi membicarakan tentang lidah, yakni apa yang keluar daripada lidah yang berupa perkataan, yang berupa ucapan. Kerana lidah kita inilah menjadi sumber kepada sama ada perkataan-perkataan yang baik yang membawa pahala ataupun perkataan-perkataan yang buruk yang membawa kepada bala, yakni membawa kepada dosa. Kita sampai dalam bab mengumpat. Pada kuliah yang lepas kita telah difahamkan berdasarkan kitab ni bahawa ijma' ulama' yang mengatakan bahawa haram mengumpat. Dan mengumpat ini adalah dosa besar. Kenapa? Ada nas, dalil-dalil daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi SAW. Di antaranya yang disebut dalam kitab ini
seperti firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ism wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'da ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Jadi dalam ayat ni tuan-tuan ada larangan daripada mengumpat. Macam mana kita tahu larangan? Sebab dalam ayat tu ada menyebut la yaghtab ba'dukum ba'da wa la yaghtab ba'dukum ba'da. Ada huruf la tu, la dalam ayat tu. Mula-mula disebut apa? Wala tajassasu. Jangan mengintip-ngintip, jangan mencari-cari kesalahan orang. Itu wala, itu larangan pertama. Yang kedua, wala yaghtab ba'dukum ba'da. Itu larangan yang kedua. Jadi tuan-tuan, dalam Al-Quran ni, boleh siapa tolong buka lah. Saya punya tangan tak kuat nak buka ayat ni. Dalam Al-Quran tuan-tuan, Allah Ta'ala melarang satu perkara itu, antaranya dengan Allah Ta'ala menggunakan huruf la tadi. La ni maknanya la yang berupa larangan. La yang berupa larangan. Dan larangan ni pula dalam Al-Quran ada dua jenis. Satu larangan yang berupa larangan haram, yang bersifat haram, buat berdosa. Dan ada juga larangan dalam Quran ni yang berupa, yang bersifat makruh. Makruh ni pun sebenarnya bentuk larangan juga tuan-tuan. Jangan kita kata tak apa makruh je, isap rokok tak apa makruh je. Tak apa, main tak apa ni kan. Tapi makruh tu, perkataan makruh maknanya tak disukai. Maknanya kena yang elok ni tinggalkan. Itu yang dikatakan larangan juga, tapi larangan yang bersifat makruh. La ni maknanya dalam bahasa Arab dia dikatakan la nahi. La nahi. Nahi ni kan orang Melayu tahu nahi kan. Orang Melayu kan tengok kaki tengok Hindustan. Nehe, dia kata nehe. Lebih kurang je Hindustan ni bahasa dia banyak ikut Arab juga. Nahi, la nahi. La yang bersifat larangan. Ada juga la lain, bahasa Arab ni banyak tuan-tuan . Kalau kita belajar bahasa Arab takkan habis-habis, percayalah. Sampai mati pun, sampai dah komplit orang kata apa ke bumi pun tak habis lagi belajar bahasa Arab ni. Ada lagi la juga, tapi namanya la nafi. Tadi la nahi, yakni la nafi. La nafi ni maknanya menafi lah. Melayu pun cakap nafi juga, menafikan. Macam orang Melaka lah, orang Melaka kan cakap Arab banyak kan. La khabar. La khabar. Tak ada berita. Tak ada berita pun. La khabar lah. Itu yang orang Melaka sebut la habau. Itu la nafi lah. Orang Melaka ni terror sebenarnya. Terror cakap Arab. Tapi nak belajar Arab yang payah. Jadi itu saya dedah sikit lah. Sebab kita didedahkan dengan nas larangan mengumpat. Tengok apa yang ditafsirkan oleh Tok Guru kita ni. Artinya, arti ayat itu, hai sekalian mereka yang beriman, ya ayyuhallazina amanu, he. Dia kalau ikut terjemah Tok Guru sebenarnya he dia terjemah nampak he. Bukan hai hai bukan. Dia bukan hai, dia he. He ni apa tuan-tuan? He ni makna satu panggilan seruan yang mengejutkan.
yang mengejutkan jiwa ni, menyentak jiwa. Sebab ni seruan daripada Allah, seruan daripada langit ni. Ni bukan seruan daripada pasar malam. Jom-jom daripada kedai mamak ke, jom-jom singgah, tak ada. Ini daripada Allah, ini dari langit. Seruan pada siapa? Seruan kepada allazina amanu. Bila sebut allazina amanu, ialah orang-orang yang mereka itu beriman. Yang mana mereka itu beriman, ada sifat-sifat beriman, ada iman dalam hati dia. Alhamdulillah. Ini berarti orang yang ada iman ni tuan-tuan, sikap dia bila mana Allah Ta'ala panggil dia, seru dia, orang beriman ni akan sambut seruan Allah. Dia akan sambut seruan Allah. Ibarat macam kita lah, dulu kecil-kecil kita main kat bawah rumah, kat bawah apa, orang Melaka sebut bawah rumah atau kolong bawah rumah tu. Jadi mak kita panggil kan, "Oi baba." Apa kita buat? Kita akan terdongak kan. Terdongak sebab mak kita panggil. Nama kita baba lah. Kalau nama kita Joyah, kita tak terdongak. Nama kita baba. Jadi bila mak kita panggil nama kita, kita terdongak. Sebab apa? Kita terkejut dipanggil oleh mak, mesti ada benda penting ni, kita mendongak kepala. Maka begitulah ibarat orang yang beriman, apabila dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ini, sewajarnya dan sayogianya orang beriman akan bagaikan mendongakkan dirinya untuk mendengar apa yang nak difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah dalam Al-Quran ada lebih 80 ayat sebenarnya yang dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu. Ada lebih 80 ayat. Dan ayat-ayat ni diturunkan di Madinah, yang disebut sebagai surah-surah Madaniyah ataupun ayat-ayat Madaniyah. Kalau di peringkat Mekah yang disebut ayat ataupun surah Makkiyah, panggilan Allah ialah kepada ya ayyuhan nas, hei manusia. Itu dia. Sebab apa? Di Mekah ni seruannya kepada seluruh manusia. Tak kira yang dah Islam ke, yang tak Islam ke ketika itu, ya ayyuhan nas. Tapi di Madinah, ayat-ayat yang turun, Allah Ta'ala panggil orang beriman, menunjukkan bahawa selepas ungkapan itu, ya ayyuhallazina amanu, ada perkara yang penting yang Allah Ta'ala nak turunkan, ada perkara penting yang Allah Ta'ala nak perintahkan, ada perkara yang sangat utama yang nak Allah Ta'ala firmankan, yang perlukan persediaan keimanan dalam hati manusia untuk mendukung perintah Allah. Itu dia. Sebab itulah dalam banyak ayat bila dimulai dengan ya ayyuhallazina amanu, akan ada perintah yang besar sebenarnya. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyam. Kan biasa kita dengar kan bulan-bulan puasa, ustaz-ustaz kita tazkirah aja mesti dengar bunyi ayat, dengar ayat tu. Hei orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa. Itu dia. Tahun yang sama juga turun pula ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul qital. Hei orang beriman, diwajibkan pada kamu berperang. Tahun yang pertama, tahun yang kedua hijrah, Allah Ta'ala wajibkan puasa. Tahun tu juga Allah Ta'ala wajibkan perang. Hebat tuan-tuan. Jadi puasa ke, peperangan ke, ataupun banyak lagi hukum-hukum, perintah-perintah yang Allah Ta'ala turunkan kepada manusia ni, Allah khitabkan, Allah hadapkan dulu kepada orang yang beriman.
Kerana dengan iman sajalah perintah Allah Ta'ala ni akan dapat dijunjung oleh manusia. Itu satu kefahaman yang kita kena ada dulu. Maka orang yang ada iman ni, kalaulah Allah Ta'ala panggil dia, tiba-tiba dia tak menyahut dah, dia tak bersedia, ini memalukan tuan-tuan. Itu iman yang bohong. Iman yang bohong. Maka oleh kerana itu, hari ini saya bacakan ayat ni. Hari ni tuan-tuan dengar ayat ni, kita lah yang kena hari ni. Kita kena hadapkan hati kita untuk apa perintah yang ada lepas ni. Kita dengar apa perintah yang ada dalam ayat ni selepas. Ya ayyuhallazina amanu, hei sekalian mereka yang beriman, jauhkan oleh kamu akan banyak daripada sangka, iaitu sangka yang jahat. Ijtanibu katsiran minaz-zann, jauhilah kebanyakan daripada sangka-sangkaan ataupun prasangka. Ataupun yang lebih khusus ni dalam konteks ayat ni ialah su'uzzan, sangka buruk. Kenapa? Inna ba'daz-zanni ismun, sebahagian daripada sangka-sangka buruk ni adalah dosa. Itu perintahnya tuan-tuan. Iaitu perintah yang berupa larangan. Menjauhi, iaitu menjauhi berburuk sangka. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya Allah Subhanahu Wa Taala larang kita daripada berburuk sangka. Buruk sangka ni sesama kita lah. Sebab itulah dipanggil orang beriman. Menunjukkan buruk sangka ni di kalangan orang beriman pun ada. Buruk sangka ni di kalangan kita jenis orang beriman ni pun, tak makna kita ni iman lemah ke, iman kuat ke, di kalangan kita lah berlakunya buruk sangka ni. Maka turun ayat melarang kita kena jauhi. Ijtanibu makna kena jauhkan perkara ni. Kalau kita tak menjauhkan buruk sangka ni tuan-tuan, dalam keadaan kita tak sedar, banyak dosa yang kita kumpul. Banyak dosa yang kita kumpul. Kita tak tahu. Ke akhirat besok baru tahu. Bila ke akhirat baru tahu dosa kita banyak, itu yang menyesal besar tu tuan-tuan. Itu yang menyesal. Tapi menyesal ke akhirat nak buat macam mana? Sebab itulah kalau nak menyesal ni kat dunia ni lah, selagi nyawa kat badan, selagi bangun pagi kita masih bernafas ni, inilah masa untuk kita menyesal, kita insaf, kita taubat, kita nak beramal, inilah masanya tuan-tuan. Bukan sekadar itu, perintahnya ada lagi perintah, wala tajassasu. Dan jangan kamu mencari dan memeriksa aib manusia. Mencari-cari aib manusia ni. Ini pun larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ikut hadis Melayu senang je. Jangan jaga tepi kain orang lah. Senang. Tak bawa hadis Nabi pun, bawa hadis orang Melayu cukup. Tapi ini orang Melayu dulu lah. Orang Melayu sekarang mana ada peribahasa. Ada peribahasa orang Melayu sekarang. Tak berapa ada lah. Orang Melayu dulu tuan-tuan berpegang dengan agama kuat. Kita dengar peribahasa, perumpamaan orang Melayu dulu, pepatah-pepatah orang Melayu semua ada sandarannya. Sandarannya ialah agama, kan? Sandarannya kitabullah, orang kata kan. Itu. Jadi maknanya jangan mencari-cari, wala tajassasu, maknanya jangan mengintip, jangan mengintai. Jangan mencari-cari, jangan memeriksa aib manusia. Maknanya larangan ni pun dihadapkan pada orang beriman. Sebab apa? Sebab perkara ni berlaku di kalangan kita orang beriman. Sampai hari ni kita baca ayat ni tuan-tuan. Memang kita suka pun kalau dengar cerita orang ni, kita ngintai, kita teropong. Kita orang kata
kita dengar, nak tahu cerita tu. Ini orang kata kecenderungan manusia ni. Suka bukan ambil berat tak apa tuan-tuan. Ini jenis suka jaga tepi kain orang. Kenapa perkataan tu orang Melayu guna tepi kain? Sebab tepi kain ni banyak benda-benda aib. Tepi kain orang ni banyak benda-benda aib. Bukan bermakna kita tak boleh ambil berat tentang manusia. Ambil berat tentang manusia itu wajib. Ambil berat tentang kebajikan jiran kita contohnya. Jiran kita mangsa banjir. Kita sini ada mangsa banjir? Tak ada lah. Sebab dulu rasa ramai sembahyang subuh ni. Rasa dulu kitab tu kosong je. Sekarang banyak kitab dari orang. Pembantu banjir. Okey lah tu. Mengambil berat tentang kebajikan jiran tetangga, mengambil berat tentang kebajikan masyarakat kita, itu wajib. Man lam yahtam bi amril muslimin falaisa minhum, kata Nabi. Siapa yang tak ambil berat tentang urusan yakni kesusahan orang-orang Islam, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu agama kita memang suruh ambil berat. Ada juga pepatah Melayu, hadis Melayu, cubit peha kanan, rasa peha kiri. Ada juga. Itu bab cubit. Tadi bab tepi kain lain tuan-tuan. Lain. Bab cubit ni makna bab rasa kesakitan bersama. Yang berat sama di pikul, yang ringan sama di jinjing. Ustaz ni mengajar apa ini? Semua hadis Melayu dia keluar. Tak apa, ni hadis-hadis sahih Melayu tuan-tuan, tak apa. Jadi jangan kita keliru pula. Yang ni ialah memeriksa aib, mengintai-ngintai aib manusia. Laki bini bergaduh, kan? Laki bini bertengkar. Ini yang orang kita suka glamour kan, gosip kan. Gosip kan. Sebab apa dia mengintai? Dosa tuan-tuan. Kemudian apa lagi larangan? Wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Ini kat sini yang kita nak masuk perbahasan kita berkaitan dengan dalil ataupun nas Al-Quran yang melarang mengumpat, dan jangan mengumpat setengah kamu akan setengah. Itu kat situlah larangannya tuan-tuan. Di antara dalil yang mengatakan bahawa mengumpat ni berdosa. Kemudian ayat berikutnya pula Allah Ta'ala sebut apa? Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maita. Adakah suka seseorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati? Maknanya Allah Ta'ala umpamakan orang yang mengumpat ni, cakap je, guna perkataan je. Tapi Allah Ta'ala umpamakan orang yang mengumpat ni, walaupun dia mengata tentang manusia, tentang saudaranya, sebab mengumpat ni pun tentang, biasanya antara kita orang yang beriman, antara kita orang Islam yang mengumpat ni. Macam kita orang Melayu kita ni kan, ada kita mengumpat orang mereka, tuan-tuan, ada mengumpat orang Rusia, ada. Kita mengumpat sama kita je, orang kampung kita, saudara mara kita, anak beranak kita, adik beradik kita, orang sama surau kita, orang sama surau pun mengumpat. Orang satu soft kita pun mengumpat. Mengumpat antara satu sama lain, soft sana dengan soft sini. Mengumpat juga. Itu sebab kan Allah Ta'ala sebut ni.
Maknanya orang yang mengumpat ni ialah bagaikan makan daging saudaranya sendiri. Dalam makan daging saudaranya sendiri dalam keadaan apa? Maitan. Daging saudara yang dah mati. Kawan kita, Allah Ta'ala gunakan kataan akhi, tuan-tuan. Lahma akhihi, saudaranya. Nampak tuan-tuan, berat ni. Ini nama mengumpat. Kita mengumpat saudara kita sendiri, saudara seiman, saudara seislam. Tapi saudara kita yang mati, ibaratnya mengumpat ialah makan daging saudara kita yang mati. Itu yang para ulama menyimpulkan, mengumpat ni bukan calang-calang dosa, ini dosa besar. Sebab apa? Bukan sekadar ada larangan, tapi ada juga ancaman, tuan-tuan. Ancaman dosa tu yang besar. Ditambah lagi nas-nas hadis yang lain, kita akan jumpa nanti insya-Allah. Maknanya bab mengumpat ni banyak dalil-dalil yang mengancam si pelaku mengumpat ni. Berat tuan-tuan. Berat sebenarnya. Kita dosa dengan Allah Ta'ala, kita boleh minta ampun. Minta ampun kepada Allah, istighfar banyak-banyak. Kita taubat sungguh-sungguh. Bahkan kalau kita dah bertaubat pun tiba-tiba tergelincir balik, kita taubat lagi, tergelincir lagi, taubat lagi, tergelincir lagi, Allah Ta'ala boleh ampun lagi dosa kita. Tapi kalau dosa mengumpat ni tuan-tuan, ini dosa sesama manusia. Bila kita mengumpat berarti yang pertama kita langgar larangan Allah ni. Itu dosa kita dengan Allah. Bila kita mengumpat pula, tambah lagi satu dosa, dosa kita dengan manusia. Dosa kita dengan manusia pula. Wa'alaikumsalam. Adakah suka seorang kamu bahawa makan ia daging saudaranya pada ketika mati, maka benci kamu akan dia. Mana kalaulah kita ni disuruh makan daging saudara kita yang dah mati, memang kita tak suka. Yang kita suka apa? Yang kita suka mengumpat dia. Itu dia. Itu yang kita suka. Maknanya Allah Ta'ala suruh kita jauhi perkara ni, bukan suruh kita buat, suruh kita jauhi perkara ni. Maka dan takutlah oleh kamu akan Allah Ta'ala. Wattaqullah, takutlah kamu akan Allah, pelihara kamu daripada kemurkaan Allah dengan menjunjung perintah Allah dan meninggalkan seluruh larangan Allah. Maknanya perintah-perintah ini dan larangan-larangan yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini, kita kena junjung dengan ketakwaan. Sebab itulah ketakwaanlah sebenarnya tuan-tuan nilai diri kita sebagai hamba Allah ni. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di kalangan kamu ialah yang paling bertakwa. Maknanya yang paling tinggi menjunjung perintah Allah. Lagi banyak dia junjung perintah Allah, bersungguh-sungguh menjunjung perintah Allah. Sama ada perintah itu perintah wajib ataupun perintah sunat. Dan dia bersungguh-sungguh meninggalkan larangan Allah. Sama ada larangan itu larangan yang berupa perkara-perkara yang haram, dia jauhi, ataupun perkara-perkara yang makruh. Sebab saya dah sebut tadi, larangan ni dua jenis, yang haram dan yang kedua ialah yang makruh. Begitu juga perintah Allah ada dua jenis. Yang pertama, perintah yang bersifat wajib, compulsory, tak boleh tinggal. Dan kedua ialah perintah yang berupa perintah sunat. Perintah juga tapi yang bersifat sunat. Buat, Allah Ta'ala beri pahala yang banyak, tinggal tak dapat apa-apa. Ini namanya takwa tuan-tuan.
Ha. Itu baru lapis pertama. Takwa lapis pertama. Takwa lapis kedua pula tuan-tuan, kalau yang dibahaskan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab-kitab dia, takwa ni ada dua lapis pula. Panjang cerita ini tuan-tuan. Lapis-lapis pula Apa maksudnya? Ada ketakwaan yang bersifat takwa zahir. Zahir tuan-tuan. Contohnya Allah Ta'ala perintah kita sembahyang. Itu zahir. Perintah zahir yang kita nampak, yang kita buat. Begitu juga ada larangan yang berupa larangan-larangan yang bersifat zahir, yang kita nampak. Jangan mencuri, jangan berjudi, jangan minum arak, jangan berzina, jangan mengumpat, jangan makan rasuah. Ini semua larangan yang zahir, yang nampak. Ada juga tuan-tuan takwa yang bersifat batin. Perintah Allah tapi yang bersifat batin, tak nampak. Ini dalam hati kita, dalam diri kita, dalam jiwa kita. Contoh apa? Allah Ta'ala perintah supaya kita ikhlas contohnya. Ikhlas ni benda tak nampak. Tapi itu perintah daripada Allah. Ikhlas dalam beramal contohnya. Ini perintah. Mukhlisina lahuddin. Wa ma umiru illa liya'budullah. Mereka tidak diperintahkan melainkan beribadat kepada Allah mukhlisin, dalam keadaan ikhlas. Maka ikhlas tu dalam hati. Tak dapat kita lihat ukurannya, ada ulama sebut, tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang tahu. Itu perintah yang bersifat batin. Begitu juga ada larangan yang bersifat batin. Dalam hati kita, Allah Ta'ala larang contohnya riya, mempamerkan amalan untuk manusia puji, ujub, bangga dengan diri sendiri, bangga dengan ilmu, bangga dengan harta, bangga dengan ibadat, bangga dengan pandangan dia, bangga dengan diri dia. Ini semua larangan tapi yang bersifat batin. Maka kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, kesempurnaan takwa itu ialah bila mana zahir pun sempurna takwa, batin pun sempurna tuan-tuan. Bagi orang yang baru nak menjalani ibadat, mulakan dengan takwa zahir. Semayang, jaga, bila time puasa wajib dia puasa. Dia banyak baca Quran, sebab itu perintah sunat. Banyak baca Quran ni perintah sunat. Jadi nak dapat pahala lebih dia baca Quran. Kemudian menjauhi perkara-perkara yang secara zahirnya itu larangan Allah. Tinggalkan dosa-dosa yang zahir ni, maksiat-maksiat yang zahir. Tapi dalam perjalanan dia untuk mempertingkatkan diri dia, untuk semakin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tak cukup sekadar yang zahir. Tak cukup sekadar kita semayang je. Tapi kita kena pastikan sampai ke muncaknya ialah kita berada dalam ibadat ataupun semayang sebagai contohnya dalam keadaan kita benar-benar ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan kerana yang lain. Sebab ada juga orang beribadat kerana dunia contohnya. Ada. Dia beribadat tapi kerana dunia. Contoh apa ibadat? Sedekah. Sedekah ibadat. Tapi ketika dia nak sedekah tu, dalam hati dia kata apa? Bila sedekah ni dapat lepas income tax. Dia fikir income tax tu. Itu kerana dunia tuan-tuan. Maka kalaulah kita beribadat kerana dunia,
Tak tahulah macam mana nasib ibadat kita besok di akhirat nanti. Semayang contohnya kerana dunia. Pergi umrah kerana dunia. Ada orang pergi umrah sebab nak makan angin je. Nak pergi mana ni? Pergi makan angin lah. Mana umrah? Umrah punya. Umrah 10 kali dah. Kan? Orang kita sekarang ni kadang-kadangnya nak ibadat dia nak rasa standard. Nak ibadat ni rasa dia nak ibadat, dia rasa nak semayang depan Kaabah tu. Tu je, rasa standard semayang dapat depan Kaabah. Baru real dia kata. Sebab itulah dia balik umrah, dia tak singgah pun masjid kampung dia. Padahal masjid kampungnya depan tangga rumah dia je. Kalau dia bergolek pun sampai tangga masjid dia. Tak, masjid kampung tak standard. Surau kampung lagi tak standard. Standard apa? Semayang depan Kaabah. Itu dia pergi umrah tu 10 kali. Tapi semayang jemaah sehari 5 kali tak benar pun singgah masjid kampung dia. Ini orang kita sekarang. Tuan-tuan, ramai manusia akhir zaman ibadat kerana dunia. Walaiyazubillah. Sebab itulah bila saya kat mana-mana pun saya mengajar, bila saya mengajar ni tengok ada orang lagi datang ni, alhamdulillah, maknanya tak kiamat lagi. Sebab kiamat ni tuan-tuan, menjelang kiamat, manusia nak sebut Allah pun tak ada dah. Nak sebut Allah tak ada. Kita ni masih menghadap kitab lagi, alhamdulillah, itu je lah. Walaupun kitab situ banyak kan. Masih ada lagi, maknanya ada orang lagi. Bukan sekadar Allah, masih sebut Rasulullah, masih sebut masih menyebut tentang hukum tu, hukum ni. Maknanya alhamdulillah. Tapi jangan pula kita rasa relax pula. Tak apa, ni kiamat lama lagi ni, ada can ni kan. Jangan begitu pula, sebab ini hari ni apa? Hari Sabtu, minggu depan ada hari Jumaat lagi. Kiamat berlaku hari Jumaat. Dah lepas malam okey, selamat. Minggu depan ni Jumaat datang lagi. Kod-kod esok lusa ni manusia ni boleh apa? Macam-macam boleh berlaku. Yang tinggal besok orang yang tak menyebut nama Allah. Boleh saja berlaku tuan-tuan. Itu dia. Macam dulu tahun 2000 berapa yang tsunami dekat Aceh. Masa tu saya bawa pelajar-pelajar universiti berkursus ke atas Gunung Ledang tuan-tuan. Masa tu sihat lagi dah, sekarang ni tak sihat dah. Masa tu saya ingat lagi angin kuat, pokok bergoyang, saya kata apa hal ni, lain macam ni. Turun-turun daripada Gunung Ledang sampai ke rumah rupanya berlaku tsunami, 200 ribu nyawa terkorban. Maknanya ini bukan cerita, kalaulah hari tu berlaku banjir seluruh dunia lah, berlaku tsunami seluruh dunia lah, seluruh dunia hancur lah, manusia ni mati semua, tinggal kita orang je kat atas Gunung Ledang. Tu saya kata benda ni boleh berlaku. Boleh berlaku. Macam banjir baru-baru kat ni kan, mana orang sangka banjir semua main bumbung je. Kalau yang main bumbung ni dulu kat Kelantan tu biasa, ini dekat Puchong, kat Shah Adam, dekat Ulu Langat. Jadi ini benda-benda tuan-tuan kita tak tahu. Allah Ta'ala yang aturkan untuk kita. Tapi itulah, orang kita kadang-kadangnya benda-benda ni tak cukup besar nak menginsafkan dia. Dia nak lagi besar lagi. Orang mati kerana COVID ni tuan-tuan, kat Malaysia ni dah lebih 30,000. Lebih 30,000. Itu pun orang tak percaya lagi. Yalah, COVID ni sesama biasa je. Dia nak tunggu apa lagi? Agaknya dia nak tunggu orang kata apa? Dah terantuk lah. Orang Melayu ni kan jenis terantuk baru teradah. Selagi tak terantuk, dan tak benjol kepala dia, dia tak teradah. Ini masalah kita orang kita ni. Susah betul nak insaf. Susah sungguh nak taubat ni. Tak hati apa kan? Kita tak tahulah. Mudah-mudahan kita tak begitulah tuan-tuan. InsyaAllah. Sebab itulah saya sering sebut pada ada di jemaah yang saya buat kuliah mana pun, bila kita sekarang ni dah duduk
Track sekarang ni tuan-tuan, kita dah boleh semayang berjemaah 5 waktu, kita usahakan. Kita dah duduk dalam majlis-majlis ilmu, kita dah bersama dengan Quran dan Sunnah tuan-tuan. Ini track yang betul. Jangan tukar lagi tuan-tuan. Jangan lari lagi, jangan U-turn lagi. Biarlah inilah keadaan kita, track kita sampai mati pun tak apa tuan-tuan. Mati tengah duduk dalam surau, tengah semayang mati tengah belajar, tak apa tuan-tuan. Itulah yang kita nak. Daripada kita mati tempat lain, mati tengah buat maksiat, mati tengah nak pergi tempat maksiat, wala'ayazubillah. InsyaAllah. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Takutlah oleh kamu akan Allah. Takutlah kamu akan siksaan Allah. Takutlah kamu akan kemurkaan Allah Ta'ala. Bahawasanya Allah Ta'ala itu innallaha tawwabur rahim. Bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat menerima taubat, lagi sangat kasih sayang. Allah Ta'ala terima taubat ni tuan-tuan. Kita kat dunia tak tahu. Kita tak tahu taubat kita ni diterima ataupun tidak. Sebab yang terima taubat ni Allah, bukannya manusia. Jadi kita tak tahu Allah Ta'ala terima atau tidak. Kita hanya tahu Allah Ta'ala ni penerima taubat, sangat menerima taubat. Kita akan tahu tuan-tuan, taubat kita diterima ataupun tidak bila kita mati besok. Barulah kita tahu. Orang yang mati ni tuan-tuan, bila saat dia nak dicabut nyawa tu, masa itulah Allah Ta'ala akan gambarkan, beri vision, macam ada iPad depan mata kita ni, tempat kita di syurga. Kalau kita ada tempat lah kat syurga. Wala'ayazubillah, kita ada tempat kat neraka, kan? Masa itulah kita boleh senyum lah. Sebab itulah kita nampak orang senyum. P. Ramlee pun mati dalam iman pun senyum. Mati dalam iman dah, kan, senyum dia. Itu yang kita nak. Itu berlakon lah. Kita nak yang realnya. Masa itulah kita tahu bahawa taubat kita diterima Allah. Sebab kita tahu kat dunia ni dosa kita menggunung, bukan satu gunung, bergunung-gunung dosa kita ni. Cerita dosa ni bukan cerita hari ni tuan-tuan. Hari ni kita semua duduk dalam surau. Cerita dosanya berpuluh tahun sejak kita kecil dulu. Sejak kita akhir balik umur 13, 14, tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tu. Itu dosa yang kita kumpul sampai hari ni. Itu yang bergunung-gunung. Tiba-tiba hari tu bila mati, Allah Ta'ala tunjukkan tempat kita kat syurga, maknanya Allah Ta'ala terima kita dah. Itu yang kita nak. Sebab itulah Allah Ta'ala innallaha tawwabun, dia sangat menerima taubat, rahim. Rahim ni dah akhirat. Penyayangnya Allah Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kalau kita ni orang beriman, sungguh-sungguh beriman, kat dunia jaga akhlak, jaga ibadat, jaga perintah-perintah Allah ni, jaga larangan-larangan Allah jangan dibuat, perintah Allah kena buat. Allah Ta'ala akan beri kasih sayang je yang tak ada penghujung di akhirat nanti tuan-tuan. Sudah pastilah, maknanya yang dijanjikan Allah ialah syurga. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Ada soalan? Tak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawwaral arda binuri syamsika wa qamarika abadan abada birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar walhamdulillahi rabbil alamin.